Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? Alhamdulillah saya dapat bersiaran. So hari ini saya nak kongsi tentang kemurungan selepas bersalin. Sebenarnya pagi tadi saya ada pembentangan tentang bisnes saya dan saya menyentuh sedikit tentang kemurungan ataupun selalu dikenali sebagai postpartum depression. Selalu orang panggil postpartum depression ataupun postnatal depression. So PPD ataupun PND. Right. So tapi saya as usual saya akan relatekan dengan saya. Okay, sebab pada kelahiran saya yang pertama, anak yang pertama, saya pun tak tahu apa nak expect sangat. Saya pun tak pandai dan tak berpengalaman, and masa tu saya memang decide nak berpantang dengan ibu sebab pada pendapat saya ibu saya lebih berpengalaman. Okay. Tetapi sebenarnya apabila saya berpantang dengan ibu, itu pun tidak menjamin yang kita tak akan orang kata terkena depression. Sebab duk ingat kalau bersalin dengan ibu tu kadang-kadang macam mungkin kita dapatlah mengelak daripada kemurungan ni, tapi sebenarnya still akan dapat juga. So bila saya melalui depression, okay, saya ada beberapa peristiwa lah, tapi I think saya pernah kongsi yang peristiwa salah pilih tukang urut tu sehingga menyebabkan saya mengalami pendarahan tumpah darah yang banyak, semua tu pun dah buat I depressed. Okay, dan untuk saya ambil masa lebih kurang 6 bulan untuk mengatasi kemurungan ini. Tapi bagi saya ia adalah mild untuk saya sebab saya masih boleh meneruskan aktiviti seharian. So sebenarnya ada orang jaga ke tak ada orang jaga pun, sebenarnya kalau kalau lepas bersalin tu memang kemungkinan besar lah akan berhadapan dengan situasi kemurungan. Tetapi nak bagi tahu, so bila saya buat research yang banyak tentang perkara ini, and I'm not a doctor, okay, so I'm talking from my own experience. Kalau the first 5 ke 7 hari selepas kita bersalin tu, kalau kan sebab masa tu berlaku perubahan hormon takes place lah, the new hormone takes place in our body. So pada waktu itu kita boleh classifykan dia sebagai baby blues lagi. Okay, so jika perkara ini berlarutan sampai 2 minggu dan ke atas, barulah dikatakan postpartum depression, baru masuk depression. Okay, so maksudnya kalau baby blues tu dia mild lagi, tapi bila dia dah dibiarkan berlarutan, dia akan jadi postpartum depression. Now postpartum depression ini adalah salah satu penyakit mental ataupun mental illness yang diiktiraf oleh kesihatan. So it's something yang real, something yang reality, something yang memang betul-betul boleh berlaku, right? Okay, so saya nak kongsi dulu, ada satu poster, sekejap ya. Okay, so poster ni saya jumpa dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. So dia tulis kat sini, okay, I boleh kongsi tanda-tanda kemurungan postnatal. Okay, so tanda-tanda kemurungan postnatal. So pertama, okay, perasaan sedih dan low mood berlarutan. Okay, so perasaan sedih dan low mood yang berlarutan. Jangan tanya kenapa lah, okay, sebab wanita selepas bersalin ni emosi dia bercampur-campur. Okay, kemudian yang kedua ialah letih, lesu dan tidak bermaya. Ini sangat bahaya. Okay, tanda-tanda kemurungan postnatal yang kedua ialah letih, lesu dan tidak bermaya. Okay, so ramai ibu yang melaluinya. Ketiga, rasa ingin mencederakan diri. Ini sangat bahaya. Terdapat macam satu
satu sifat atau kuasa lain yang cuba mempengaruhi kita untuk mencederakan diri. Right? So ini adalah tanda yang ketiga. Kemudian keempat, sentiasa menyalahkan diri sendiri dan rasa serba kekurangan. So saya pernah sentuh sebab kita rasa macam inferior sebab mungkin kita takut kita tak dapat jadi ibu yang terbaik, kita tak dapat jadi isteri yang terbaik ataupun kita tak dapat jadi insan yang terbaik kerana kita berhadapan dengan tekanan dan kita rasa kita tak cukup sempurna dan sebagainya. Sebenarnya semua orang macam tu, okay? Tak ada yang sempurna dalam dunia ini. Tapi bila kita rasa macam tu, kita akan macam sentiasa menyalahkan diri sendiri. Ataupun kita rasa, kita cakap macam we always, you always feel bad about yourself. Okay, so kemudian kurang keyakinan diri dan rasa tiada harapan. Okay, kurang keyakinan diri dan rasa tiada harapan. Okay, so ini banyak dialamilah oleh wanita selepas bersalin. Kemudian tanda seterusnya, hilang selera makan. Okay, so antaranya ialah hilang selera makan. Kemudian tidur terganggu. Okay, tidur terganggu ni saya nak sentuh sebab memanglah bayi kita beralih waktu tidur dan kadang-kadang memaksa kita berjaga pada malam hari. So jika kita tak orang kata tak pandai nak manage ataupun kita tak berganti-ganti dengan suami ataupun ahli keluarga yang lain, jadi dia akan berlarutan dan menyebabkan tidur kita terganggu. Okay, kemudian kurang tumpuan dan daya ingatan. Ni saya cakap memang common. Okay, setiap bagi saya lah ya, wanita selepas bersalin ni dia kena gunting ke, dia kena bedah ke kan, urat-urat pun dah putus. Jadi benda ni akan menambahkan lagi kurang tumpuan dan daya ingatan. So kadang-kadang kita malas nak fikir benda yang berat-berat, kan, kita kurang tumpuan dan daya ingatan. So benda ni juga pernah berlaku dekat saya. Dan akhir sekali ialah hilang minat dalam keseronokan dalam melakukan kerja-kerja. Hilang minat dan keseronokan dalam melakukan kerja-kerja. Okay, sebab kita tak rasa macam antusias, kita tak rasa macam look forward, kita tak rasa hidup ni indah. Okay, kita rasa tekanan, kita rasa dibebankan. Anak yang menangis, anak tak cukup susu, anak sakit ataupun jaundice dan sebagainya, semuanya terbeban ke atas ibu itu seorang. Okay, so apa yang ditulis kat sini ialah, okay, so kalau tengok gambar ni, so wanita ni dia dalam keadaan kemurungan dan dibiarkan saja bayi dia menangis. Okay, so kita memang dah tak boleh nak tengok fikir hal orang lain kerana diri kita sendiri pun tidak terurus. Okay, so ni adalah tanda-tanda kemurungan postnatal. So apa yang dituliskan di sini ya, saranan Kementerian Kesihatan Malaysia, dapatkan bantuan dan sokongan jika anda merasa tanda-tanda kemurungan. Anggota kesihatan sentiasa bersedia untuk membantu anda. Right. Okay, so kena dapatkan bantuan dan jangan biarkan berhadapan dengan perkara ini sendirian dan jangan juga berfikir bahawa ini adalah normal. Okay, kita rasa sedih, kita rasa letih, kita rasa ingin mencederakan diri sendiri, ni semua ni kita rasa benda ni normal. Bukan. Okay, sebenarnya ini adalah tanda-tanda kemurungan postnatal. Okay, so ni poster yang saya nak kongsikan lah. Right. Kemudian so saya jumpa, okay, saya jumpa artikel ni. So jom kita kita tulis ni, kemurungan selepas bersalin bukan dibuat-buat. Okay, kemurungan selepas bersalin ni bukan dibuat-buat ya. Okay, right. So saya nak kongsi yang ni sekejap. Saya ada jumpa artikel. Okay. Ni saya jumpa artikel dalam talian ya, oleh Harian Metro, murung selepas bersalin. Okay, so jom kita tengok apa yang sebenarnya ingin dikupaskan. Okay, so apa tu postnatal depression ataupun kemurungan ni, kan, so selalu kita dengar. So saya refer dekat artikel lah. Okay, so mungkin kepenatan menguruskan, okay, banyak pula lah dia punya ni. Sekejap ya.
Okay. Kepenatan menguruskan keluarga dan kerjaya selain masalah rumah tangga dikesan menjadi antara punca utama berlakunya masalah kemurungan selepas bersalin atau lebih dikenali sebagai meroyan. Okay. So wanita yang mengalami kemurungan mula mendiamkan diri, lebih banyak termenung, mudah menangis sehingga kadangkala bercakap seorang diri. Okay. Dan ibu selepas bersalin berisiko tinggi mengalami kemurungan teruk dalam tempoh berpantang dan ia berlaku disebabkan oleh perubahan hormon, masalah psikologi selepas bersalin dan pelbagai faktor lain yang mengundang tekanan hebat. Okay. Selepas bersalin, ibu kehilangan banyak tenaga, berada dalam keadaan mental dan fizikal yang lemah serta boleh dikatakan sebagai kurang waras terutama pada minggu pertama dan kedua. Okay, masa tu kita sangat fragile. So kita sangat fragile, kita sangat sensitif. Okay, dan itu adalah sebenarnya memang hakikat selepas bersalin. Okay, so sebab itu seminggu atau 2 minggu selepas bersalin tu sangat fragile. Right. So dalam hal ini, okay, peranan suami sangat penting bagi memastikan si isteri terhindar daripada risiko mengalami kemurungan yang akhirnya memungkinkan mereka melakukan pelbagai perkara luar kawalan yang kita tengok tadi, mungkin terfikir sehingga hendak mencederakan diri sendiri. Right? So jom kita tengok. Okay. So dia artikel ni, so dia ada cakap lah, okay, kadang-kadang kita rasa kemurungan ni, kita rasa tekanan tapi kita simpan sendiri. Kita simpan sendiri kan, kita tak luahkan, kita tak berkongsi sebab masyarakat selalu salah anggap apabila kita meluahkan tu macam kita membuka aib sendiri kan ataupun kita nak membawang. So untuk ibu yang selepas bersalin tak ada masa nak fikir pasal nak membawang sebab kita sendiri pun nak uruskan diri kita pun memang satu cabaran. Jadi apabila tidak ada kalangan yang terdekat sudi mendengar, sebab saya pernah kongsi, mendengar je, bukannya tolong selesaikan masalah tu. So mendengar saja, kita tak ada luangkan masa langsung untuk mendengar keluhan ibu ni, dan dia bukan hendak mengadu atau mengeluh, dia hendak menceritakan bahawasanya ada berlaku tekanan kepada diri dia dan dia inginkan satu pihak yang boleh mendengar. Tetapi jika tidak ada yang sudi menghulurkan telinga untuk mendengar, dan itulah yang menjadikan wanita ni semakin menyimpan di dalam hati dia segala tekanan ini, dan dia menganggap dia je yang malang, dia menganggap orang lain tak tanya pasal dia. Saya pernah terbaca ya, mungkin saya boleh kongsi, saya terbaca tentang Meghan Markle yang bila dia lepas melahirkan, semua orang tanyakan tentang bayi dia tapi tak ada orang tanya tentang keadaan dia. Sebenarnya dia melalui satu fasa perubahan. Jadi benda ni adalah tekanan. So lama-lama dia biarkan mungkin boleh membahayakan kesihatan juga. Okay. So keadaan ini perlu ditangani dan dikenapasi segera supaya tidak berlaku ibu akan mencederakan diri sendiri dan sebagainya. Okay, alright. So sekarang saya kongsi. Punya banyak jenis meroyan. Tapi itu mungkin dari sudut perbidanan tradisional lah. So saya cuma kongsi berdasarkan artikel ni. Okay, meroyan api, asyik garang je, mudah marah. Okay, meroyan kentung, murung, hiba, mudah rasa sedih. Meroyan tinggal, bercakap seorang diri, kebiasaannya. Meroyan urat, pengidapnya berasa ketegangan urat saraf dan mudah kejang selain merasa badan sangat sakit. Dan ini berlaku ini berlaku. Meroyan lendir ialah wanita yang menghidapnya kelihatan pucat, lesu, berasa berat, badan semakin susut atau keguguran rambut. Ni jenis-jenis meroyan lah. So meroyan bulu, sering merasa seram sejuk atau terkena kancing gigi. Meroyan kulit, badan berasa gatal walaupun selepas mandi atau sudah bersih. So saya pernah cerita juga dulu, saya tersalah ambil set rawatan bersalin. Saya ambil daripada jenama seberang dan kulit saya alah, dan itulah yang berlaku. Kerana ada bahan-bahan yang tak sesuai ataupun sensitif dengan kulit kita. So lalu juga meroyan kulit ni.
Okay, badan merasa gatal walaupun selepas mandi atau sudah bersih. So ini adalah jenis-jenis hemoroid. Dan tanda-tanda dia tadi saya dah kongsi dekat poster. So bercakap seorang diri, berhalusinasi, sering berfikir perkara yang tidak rasional, berasa tidak yakin atau was-was, keliru, tidak mempercayai sesiapa, mudah berasa marah tanpa sebab munasabah, murung dan tidak berminat melakukan apa-apa, mudah dan sering menangis dan sering mengadu perkara tidak logik. Okay, so ni antara tanda-tanda selain daripada yang saya kongsikan tentang poster tadi. So suami perlu bertindak. Suami adalah individu yang paling utama yang perlu memainkan peranan. Okay, so satu ialah berikan sokongan dan bantuan dari semua sudut kepada isteri yang baru melahirkan anak, terutama dalam tempoh berpantang. kerana ketika itu mereka amat memerlukan sokongan. Jadi untuk suami, biasa majikan juga sediakan cuti paternity kan. Cuti paternity lah, kalau wanita cuti maternity kan. So ada dapat 3 hari ke 7 hari ke or whatever days, right? Tapi the best is suami siap-siap lah ambil cuti, lebih kurang lah sekurang-kurangnya 2 minggu. 2 minggu yang terawal tu, sebab banyak bantuan yang diperlukan. Okay, so kalau kata dapat paternity 7 hari, so mungkin boleh tambahlah lagi 7 hari. Tapi saya tahu ada suami yang ambil cuti lebih, mungkin sebulan dan sebagainya. Okay, so ini adalah sangat digalakkan sebab isteri sangat appreciate ada suami di sisi, right? Okay, kemudian sebab satu memerlukan sokongan sebab isteri ni masih lemah. Kadang-kadang dia nak bangun pun perlukan bantuan. Kemudian kalau katalah kita nak pergi ke bilik air tapi anak menangis, kita akan stres. So kita tak sempat nak bersihkan diri kita sebab kita nak kena attend baby. So that's why the first 2 weeks tu kalau suami boleh tolong isteri. Jadi kalau isteri nak pergi ke bilik air tu, orang kata tak ada gangguan. Kan, sebab kita nak pergi bilik air, kalau kita lama pun adalah kerana kita nak proses membersihkan diri kita. Kita nak basuh bersih-bersih darah dan sebagainya. Kemudian bertambah pula ada luka, jadi tak bolehlah buat kerja tu cepat-cepat. Jadi kalau tak ada tak ada suami, dia mungkin stres, tiba-tiba anak menangis dan sebagainya, maka kita pun dalam keadaan tak bersih dan tergesa-gesa dan nak kena attend baby. So benda tu akan beri tekanan jika dia berlarutan, right? Dan suami juga perlu menjaga emosi isteri dan jangan sesekali membiarkan mereka dalam keadaan tertekan atau sedih. So bantu lakukan kerja rumah, luangkan masa bersama isteri dengan membantu jaga anak, mendoakan dan yang paling utama seringlah mengaji atau berzikir bagi ketenteraman isteri. So sangat banyak peranan seorang suami dalam membantu isteri untuk mengatasi atau mengelakkan kemurungan selepas bersalin ni. Okay. So jangan sesekali membiarkan individu negatif berada di sekeliling isteri. Terutama mereka yang suka bercerita perkara yang tak baik. Sebab apa? Sebab dalam tempoh berpantang tu sebenarnya isteri tak ada masa sangat nak tengok hal benda lain. Kadang-kadang kita tak ikuti apa-apa pun, kita tak tahu cerita, tak tahu apa sebab kita ada urusan kita, urusan bayi. Jadi benda ni sangat lagi penting dan lagi utama. Okay, right. So jika ada sebarang perubahan, perlu rujuk segera kepada pihak kesihatan. Okay, so kena rujuk. In fact saya ada kongsi, saya cakap kalau luka berlarutan pun kita kena pergi jumpa balik dengan doktor untuk buat pemeriksaan. Apatah lagi jika ada tekanan-tekanan perasaan macam ni. Right, okay. So antara rawatan yang dapat diberikan adalah sokongan moral, emosi dan fizikal. Kemudian ibu sentiasalah perlu berdamping dengan zikir, doa dan sebagainya. Sebab masa tu kita memang sangat lemah. Okay, darah kotor ada dekat kita. Jadi kita memang tak boleh solat dan mengaji. So kita kena dekatkan dengan zikir-zikir dan bacaan-bacaan doa lah. Okay, right. So sekarang ni memang kelas agama di hujung jari. Isteri memang boleh dengar melalui radio, televisyen, YouTube, podcast, macam-macam lah kan. Sekarang ada Spotify dan sebagainya. Tapi cuma sebab saya ada cakap ibu yang merasa tertekan, kita tak boleh terlalu dedahkan diri kita dengan sinaran.
Jadi mungkin kita boleh dengar pasang radio ke, dengar daripada bila kita menonton, dia akan stres kepada mata kita, otot mata kita bekerja ekstra pula. Okay, and then sinaran tu memang tak diperlukan lah untuk memulihkan ibu. Okay, right. So jangan sesekali mengabaikan soal penjagaan semasa berpantang. Okey, nah penjagaan semasa berpantang ni memanglah orang kata pro and con semua tak penting ke apa ke, tapi bila lihat daripada sudut ingin membantu ibu, okey, mengatasi masalah kemurungan, masalah emosi, masalah fizikal, masalah perasaan, tekanan mental, sebenarnya rawatan berpantang sangat-sangat bagus untuk diamalkan, right? So kalau kita perlu merujuk kepada pakar, mereka akan beri cadangan lah, beri cadangan, nasihat, kaunseling dan juga ubat-ubatan. Okay, adalah ubat-ubat dia yang orang kata boleh membantu isteri tu. Okay, tapi yang paling penting adalah jaga dalam pantang ni mungkin boleh membantu jika kita ambil rawatan-rawatan seperti berurut, bertungku, bertangas, mandi herba. Benda ni banyak kesan dia kepada psikologi ibu. Maksudnya kita sedang meraihkan ibu untuk pulih dengan rawatan-rawatan yang saya kira selamat dan kemudian mampu mengalihkan tumpuan kepada perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang sedih berpanjangan, yang murung dan sebagainya. So itu yang saya nak kongsi. So I think penjagaan wanita secara tradisi tu it works. Kalau tengok daripada bagaimana nak mengatasi kemurungan selepas bersalin. Sebab because some people dia tak melaluinya lagi. Sebab pada waktu kita hamil contoh kita tak expect pun sebab kita rasa kita normal. Kita tak expect pun kita akan dapat kemurungan ataupun sindrom kemurungan ni. Tetapi kerana apabila selepas bersalin, perubahan hormon itu adalah satu perkara yang nyata yang akan berlaku di dalam badan seorang wanita. Jadi tengok kepada kekuatan dan ketahanan dia. Kalau dia tak kuat, kalau dia fragile, so benda ni lagi senang untuk datang. Okay, so inilah kongsian saya and this is a fact. Okay. Right. Okay, so I think itulah dia. Okay. First and foremost, tadi saya kongsi ada macam jenis-jenis meroyan, banyak jenis-jenis meroyan. Meroyan macam-macam lah. Okay, meroyan kulit, meroyan lendir, banyak. Right, kemudian saya kongsi juga poster tentang tanda-tanda kemurungan postnatal. So ini adalah satu fakta. So semua ahli keluarga, especially pasangan, mesti faham yang isteri tu atau wanita itu sedang melalui satu peralihan, sedang melalui satu perubahan. Okay, dari segi fizikal, dari segi mental, dari segi emosi, dari segi perasaan dan juga semangat dia. Dan apa yang kita perlu buat ialah kita kena sokong. Sebab kalau tidak, isteri tu akan rasa dia je yang terbeban, dia je yang kena take care of the new baby, dia je yang kena take care of everything, sedangkan tidak ada bantuan walaupun ramai orang sekeliling dia. So what is the difference kan? So as good as dia berpantang sendirian. Right? Okay, kemudian kita kena pasti suami perlu menjalankan peranan yang lebih utama sebagai orang kata tunjak untuk sokongan kepada ibu ini. Kemudian bantulah dari segi fizikalnya, dari segi emosi dia kan, kemudian daripada doa-doa, bacaan-bacaan. So benda ni memang adalah fasa yang ibu sangat nanti-nantikan. Okay, so banyakkan berdoa untuk isteri dan juga untuk bayi. Itu peranan suami. Okay. Dan akhirnya cara rawatan. So obviously perlu merujuk kepada pakar. Saya adalah pro perubatan kerana bagi saya apa sahaja yang tak kena kepada wanita itu boleh rujuk kepada pakar.
pakar, so kita rujuk pada doktor ataupun kaunselor, dan mereka ada saluran-saluran untuk membantu mengubati penyakit ini. Okay, sebab kemurungan selepas bersalin adalah satu hakikat yang nyata kerana berlaku perubahan hormon, jadi bergantung kepada kekuatan mental dan fizikal dan emosi dan perasaan si isteri itu. Okay, so all we have to do is to support. Kalau kita tidak memainkan peranan kita, kita seolah-olah membiarkan ibu ini bersalin dan berpantang sendiri. Okay, ikutlah apa nak jadi pun. So it's not supposed to be that way, right? Alright, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Kemurungan selepas bersalin. So jangan lupa dapatkan ibu ya. Kami keluarkan ibu untuk ibu-ibu. Dengan ibu pertama kami ialah panduan pemakanan semasa hamil. Okey, kerana makanan banyak mempengaruhi perubahan-perubahan seorang ibu daripada tempoh hamil dalam dewan bersalin dan juga dalam berbantang seterusnya nak menyusukan bayi. Okey, so dapatkan ibu percuma panduan pemakanan semasa hamil. Okay, so jangan lupa daftar untuk My Apps Sejahtera tu untuk ibu yang hamil dan menyusu, dan kita doakan semoga ibu yang hamil dan menyusu juga dapat divaksinasikan, right? Okay, so meanwhile, take care, stay safe, stay strong, stay together. Kalau keluar tu ingat ya, pakai double mask, sanitize, kemudian kurangkan kontak, jangan ada kontak rapat. So take care, stay safe. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih kerana menonton dan mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.